Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Bertemu kembali kita dalam rancangan TV Pendidikan. Kali ini, anda akan bersama saya, Wan Azlin Shah bin Wan Abdullah, untuk subjek Sains Sukan STPM Semester 2. Pada kali ini, kita akan membincangkan secara ringkas berkaitan satu komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan, iaitu kekuatan otot. Baiklah pelajar-pelajar, sepanjang pembelajaran kali ini, para pelajar akan dapat menyatakan kepentingan kekuatan otot kepada seseorang atlet untuk menghasilkan prestasi maksimum, kualiti persembahan dalam sukan masing-masing. Menjelaskan konsep senaman kekuatan otot, iaitu menumpukan kepada prinsip amalan FITT, FIT, iaitu kekerapan, intensiti, masa ataupun ulangan, dan jenis aktiviti yang dilaksanakan. Menentukan senaman berintensiti tinggi, iaitu ulangan dan set yang rendah atau sedikit dengan beban yang tinggi, iaitu melebihi 80%. Mengenal pasti ujian-ujian yang melaksanakan satu ujian untuk kekuatan otot, antaranya hand grip, leg press dan bangkit tubi pelbagai tahap. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan kekuatan otot. Kekuatan otot adalah keupayaan otot dan ataupun sekumpulan otot menghasilkan daya untuk mengatasi rintangan atau beban. Kekuatan otot diukur berdasarkan daya maksimum yang dihasilkan daripada satu pergerakan atau penguncupan otot utama yang spesifik seperti bicep, quadricep, abdominal dan lain-lain otot utama. Sebagai contoh, seorang atlet judo dapat menumbangkan lawannya yang mempunyai berat badan 100 kg. Ini menunjukkan dia mempunyai kekuatan kumpulan otot untuk mengatasi rintangan seberat 100 kg. Sekarang kita telah tahu apa takrifan ataupun apakah maksud yang dikatakan kekuatan otot. Seterusnya, kita perlu tahu juga kepentingan dan faedah kekuatan otot itu sendiri. Antara kepentingan dan faedah kekuatan otot adalah mengurangkan risiko kecederaan, sama ada semasa atau selepas melaksanakan kemahiran pergerakan dalam sukan ataupun aktiviti fizikal. Meningkatkan jisim ataupun saiz otot, iaitu peningkatan kapilari darah akan menyebabkan peningkatan saiz dan pertambahan bekalan oksigen sedia ada dalam otot untuk membekal tenaga yang lebih banyak. Membantu melaksanakan kemahiran fizikal yang pantas dan bertenaga, iaitu eksplosif ataupun letusan dengan lebih efisien. Mengawal imbangan dan kestabilan statik ataupun dinamik. Peningkatan kekuatan otot berlaku bersama-sama peningkatan kekuatan pada tendon dan ligamen bagi menyokong kestabilan badan sepanjang pergerakan. Menambahkan ketumpatan mineral dalam tulang. Ini akan menyebabkan sistem rangka bertambah kuat bagi menyokong pergerakan dengan lebih efisien. Setelah kita mengetahui maksud ataupun takrifan kekuatan otot, sekarang mari kita tengok pula apakah kepentingan dan faedah kekuatan otot. Antaranya, mengurangkan risiko kecederaan. Itu sama ada semasa ataupun selepas melaksanakan kemahiran pergerakan dalam sukan ataupun aktiviti fizikal. Meningkatkan jisim ataupun saiz otot. Peningkatan kapilari darah menyebabkan peningkatan saiz dan pertambahan bekalan oksigen sedia ada dalam otot untuk membekal tenaga yang lebih banyak. Membantu melaksanakan kemahiran fizikal yang pantas dan bertenaga, iaitu eksplosif ataupun letusan dengan lebih efisien. Mengawal imbangan dan kestabilan statik atau dinamik. Peningkatan kekuatan otot berlaku bersama peningkatan kekuatan pada tendon dan ligamen bagi menyokong kestabilan badan. Menambah ketumpatan mineral dan tulang menyebabkan sistem rangka bertambah kuat bagi menyokong pergerakan dengan lebih efisien.
Mengurangkan dan mengawal berat badan. Nisbah jisim otot dengan lemak dapat ditingkatkan hasil peningkatan jisim otot. Membantu mengurangkan kesakitan pada bahagian belakang badan atau pinggang kerana peningkatan kekuatan otot berlaku seiring dengan peningkatan daya tahan otot yang dapat mengekalkan kestabilan postur badan. Mengurangkan tempoh masa pemulihan kecederaan, iaitu berupaya kembali beraksi selepas mengalami kecederaan otot rangka. Dan membantu melakukan pergerakan eksplosif, iaitu pantas dan bertenaga. Seterusnya, kita cuba bincangkan apakah yang berlaku terhadap fisiologi tubuh hasil daripada latihan yang dijalankan terhadap otot. Hipertrofi otot. Otot menjadi lebih kuat, kapasiti melakukan kerja meningkat dan risiko kecederaan otot berkurangan. Pengekalan jisim otot tanpa lemak. Faedah yang diperolehi, tenaga segera dalam bentuk adenosine trifosfat ataupun dikenali sebagai ATP dapat disimpan dalam kuantiti yang lebih tinggi. Peningkatan ketumpatan tulang rangka. Faedahnya, dia dapat melewatkan ataupun menghindarkan penyakit arthritis dan osteoporosis. Peningkatan kawalan postur. Mudah untuk mengawal kestabilan dinamik semasa melakukan aksi-aksi pantas. Pemantapan komposisi badan. Menghindarkan penyakit-penyakit seperti hipertensi dan obesiti. Pengurangan tempoh masa untuk pulih kecederaan otot. Sekiranya latihan kekuatan digunakan untuk tujuan rehabilitasi, boleh kembali aktif dalam tempoh yang singkat selepas mengalami kecederaan. Seterusnya, mari kita lihat apakah yang dikatakan konsep latihan kekuatan otot berasaskan kepada FIT, F-I-T-T. Prinsip FIT, F-I-T-T mewakili F itu sebagai frekuensi ataupun kekerapan. Sekurang-kurangnya melakukan latihan 3 hingga 4 kali seminggu diselang-selikan. Contohnya hari Ahad, Selasa, Khamis dan Sabtu. I mewakili intensiti ataupun bebanan kerja. Bebanan kerja hendaklah ditingkatkan sehingga 100%, bermula daripada 80 hingga 100% daripada 1 RM ataupun 1 repetition maksimum. T mewakili time ataupun masa maupun ulangan, iaitu 1 hingga 3 set iaitu rendah ataupun 3 hingga 5 set. Jeda rehat pula 3 hingga 5 minit antara 1 set. T mewakili type ataupun mode, iaitu jenis latihan yang dilaksanakan, sama ada bebanan, jeda, lita dan lain-lain. Secara umumnya, kita perlu pertimbangkan semua konsep yang telah dinyatakan dalam merancang sesuatu latihan untuk kekuatan otot. Sebagai contoh, kekuatan otot, yang pertama sekali, cara latihan yang perlu dilaksanakan. Gerakan kemampuan otot mengatasi beban ataupun rintangan yang berat. Ulangan yang rendah, 3 hingga 5 repetisi ataupun ulangan. Jumlah set juga yang rendah, 1 hingga 3 set. Dan intensiti yang tinggi, 80% hingga 100% daripada 1 RM ataupun repetisi maksimum. Jeda rehat 3 hingga 5 minit antara set. Kekerapan latihan. Aktiviti mestilah dijalankan sekurang-kurangnya 3 hingga 4 kali seminggu, iaitu diselang-selikan. Mari kita lihat beberapa senaman bagi membina atau meningkatkan kekuatan otot-otot yang khusus. Raise curl untuk kekuatan otot gastrocnemius dan soleus bagi atlet acara larian. Plank rotation untuk kekuatan otot deltoid, bicep dan tricep bagi atlet-atlet raket seperti badminton, tenis dan squash.
pull down untuk kekuatan otot abdominal bagi mereka yang melibatkan diri dalam aktiviti renang. Terdapat pelbagai latihan untuk meningkatkan kekuatan otot tanpa menggunakan alatan. Hanya memerlukan berat badan sendiri sebagai beban atau rintangan. Di sini, saya kemukakan beberapa contoh senaman tanpa alatan. Push up, mountain climbers, bicycle crunch, plank dan juga burpees. Seterusnya, beberapa senaman kekuatan menggunakan alatan sebagai beban atau rintangan digunakan untuk senaman atau latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. Bahagian atas ataupun upper body. Bench press, tricep extension dan bicep curl. Manakala untuk bahagian bawah ataupun lower body, aktiviti half squat dan calf raise. Sebelum dan selepas melakukan latihan dalam tempoh tertentu, kita perlu mengukur untuk mengetahui keberkesanan hasil dari latihan tersebut. Terdapat pelbagai ujian untuk menentukan kekuatan khusus untuk otot-otot tertentu. Antara ujian yang biasa digunakan untuk mengenal pasti kekuatan seseorang adalah ujian grip tangan ataupun hand grip. Ujian ini adalah untuk menguji genggaman tangan ataupun kekuatan tangan. Peralatan yang digunakan adalah dynamometer dan otot-otot yang diberi tumpuan untuk diuji adalah flexor digitorum, radialis, pulmonaris dan juga ulnaris. Ujian leg press. Ujian ini adalah untuk menguji kekuatan otot kaki dan paha. Peralatan yang digunakan adalah leg press machine dan otot yang diberi tumpuan adalah untuk quadricep, hamstring, gluteus maximus dan gastrocnemius. Ujian seterusnya, ujian bangkit tubi pelbagai tahap. Ujian ini adalah untuk mengukur kekuatan otot abdomen menerusi ujian bangkit tubi pelbagai tahap. Objektifnya adalah untuk mengklasifikasikan tahap kekuatan otot abdominal. Dan peralatan-peralatan yang digunakan adalah pemberat 2.5 kg dan 5 kg, tilam latihan serta borang skor. Baiklah para pelajar, hari ini kita akan melakukan ujian pelbagai tahap. Sebelum melakukan aktiviti ujian, pelaku hendaklah memanaskan badan sebagai persediaan untuk aktiviti yang berintensiti tinggi. Pelaku juga perlu memastikan teknik lakuan yang betul untuk memperolehi hasil yang maksimum. Pelaku dikehendaki melaksanakan latihan amali ini secara berpasangan, seorang sebagai pelaku dan seorang lagi sebagai pembantu. Dan pelaku hendaklah membuat ujian bangkit tubi pelbagai tahap. Dan pembantu akan mencatat skor kekuatan otot pelaku berdasarkan keupayaan dan melakukan gerak kendur sebaik sahaja melakukan ujian bangkit tubi pelbagai tahap. Selepas melakukan aktiviti ujian bangkit tubi pelbagai tahap, skor ataupun dapatan yang diperolehi daripada ujian tersebut hendaklah ditanda di dalam borang skor. Sebagai contoh, borang skor adalah seperti berikut. Sekiranya pelajar ataupun pelaku itu memperolehi tahap 6, seterusnya akan dapat lihat kepada klasifikasi skor. Klasifikasi tahap kekuatan otot abdominal berdasarkan kepada pelaku tadi melaksanakan ujian bangkit tubi pelbagai tahap ini memperolehi skor 6, maka klasifikasi kekuatan otot abdominal pelaku tersebut adalah cemerlang. Jika tahap pencapaian di post-test
ataupun selepas ujian lebih tinggi berbanding pre-test, maka pelajar tersebut telah mengalami penyesuaian fisiologi dan berlaku peningkatan kekuatan otot abdominal pelaku tersebut. Baiklah para pelajar, kali ini kita akan melakukan ujian bangkit tubi pelbagai tahap, iaitu tahap 1 hingga tahap 7. Pelaku dikendaki berbaring dengan kaki dibengkokkan mengikut keselesaan. Untuk tahap 1, tangan diluruskan dan diletakkan di paha, kemudian bangkit menyentuh patella ataupun lutut. Up. Pastikan tidak melebihi daripada patella dan tangan berkeadaan lurus. Okey, dah. Selepas melakukan tahap 1, pelaku diberi rehat selama 30 saat. Untuk tahap 2, tangan masih lagi direhatkan di paha, tangan lurus direhatkan di paha, dan pelaku akan bangkit sehingga siku menyentuh patella. Up. Tahan untuk 3 saat dan turun. Dan tahap 2, selepas tahap 2, pelaku diberi rehat lagi selama 30 saat untuk melakukan tahap yang seterusnya, iaitu tahap 3. Pada tahap 3, pelaku meletakkan tangan secara bersilang di abdomen ataupun di perut, dengan tangan memegang siku, kiri memegang kanan, kanan memegang kiri. Pelaku akan bangkit dan menyentuh paha. Bahagian tangan akan menyentuh paha. Up. 1, 2, 3. Down. Selepas tahap 4, selepas tahap 3, pelaku sekali lagi diberi rehat selama 30 saat. Untuk tahap yang seterusnya, iaitu tahap 4, tangan disilangkan di dada, yang mana tangan kanan memegang bahu kiri, tangan kiri memegang bahu kanan. Tangan akan menyentuh paha. Up. Menyentuh paha. Nampak? Okey, pastikan kaki tidak terangkat semasa bangkit. Down. Sekali lagi, pelaku diberi rehat selama 30 saat untuk tahap yang ke-5. Tangan diletakkan di belakang, disilangkan di belakang, yang mana tangan kanan akan memegang bahu kiri dan tangan kiri memegang bahu kanan. Dan dada akan menyentuh paha. Bangkit sehingga dada menyentuh paha. Pastikan kaki tidak terangkat. Up. Okey. 1, 2, 3, down. Pelaku sekali lagi diberi rehat selama 30 saat. Untuk tahap yang ke-6, yang mana akan menggunakan beban seberat 2.5 kg. Tangan disilangkan ke belakang sambil memegang beban. Pelaku akan bangkit dan dada menyentuh paha. Pastikan sekali lagi kaki tidak terangkat. Up, 2, 3. Okey, down. Pelaku sekali lagi diberi rehat selama 30 saat. Dan untuk tahap yang terakhir, iaitu tahap 7,
dengan menggunakan beban 5 kg, 5 kilogram, diletakkan di belakang kepala dan diangkat dengan dada menyentuh paha. Up. Pastikan kaki tidak terangkat daripada lantai. Menyentuh paha. Okey. Down. Dan baik selesai sahaja ujian untuk 7 tahap tadi, pembantu hendaklah menanda ataupun memastikan skor diletakkan dalam borang skor yang telah disediakan. Baiklah pelajar-pelajar, sebagai kesimpulan kepada pembelajaran kita hari ini, saya berharap pelajar-pelajar telah jelas apakah yang dimaksudkan dengan kekuatan otot dan kepentingannya. Saya juga berharap pelajar dapat memahami konsep senaman kekuatan otot dan juga bagaimana melakukan latihan untuk meningkatkan kekuatan otot, serta ujian bagi mengenal pasti kekuatan otot yang khusus. Sehingga di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Berjumpa lagi di lain rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.